Barang-barang ni saya tepikan sekejap. Salam guys, dalam kongsi di sini. Macam korang tengok, ni sebenarnya projek saya yang tergendala lah. Based on apa yang korang nampak tadi, saya rasa korang tahulah apa yang saya nak upload nanti. Cuma malang sekali saya punya BMS ni dia tertrip. Jadi saya kena ulang balik apa yang saya record lah. Bukanlah ulang balik, cuma saya kena order balik benda ni. Dan tunggu dalam seminggu dua baru barang ni sampai. So hari ni saya ada projek mini sikit, iaitu saya plan nak buat DIY camping lantern lah. Yang macam video-video yang lepas, korang boleh check dekat link sini. Cuma saya nak buat yang paling best version lah, yang versi paling elok punya. Projek ni memang kira simple, memang senang lah. Kalau korang kaki wiring, korang boleh buat benda ni dengan senang. Jangan risau, saya akan tunjukkan langkah-langkah wiring dia. Dekat sini saya ada kipas PC daripada China, saya order. Sengaja saya order yang murah punya, disebabkan semata-mata untuk projek ni. Dan saya dah beli benda ni lebih kurang 4 bulan lepas, semata-mata nak siapkan benda ni. Cuma saya tak ada masa yang cukup lah untuk buat projek ni. Okey, jom kita tengok macam mana dalam dia. Sini dia ada tulis AMD, Intel. Saya abaikan saja sebab saya tak ada PC. Saya cuma ada laptop sahaja. Oh ya, dan saya lupa, saya dah buat pendawaian dekat kipas ni, positif dan negatif, sebab dia ada 3 wire. Satu ni wire ground, saya rasa lah. Dan saya buang wire tu dan hanya buat sambungan positif dan negatif. Dia ada bagi benda ni sekali, saya tak nak pakai. Dan sepatutnya besi ni dia ada dalam tempat ni. Cuma saya dah tanggalkan skru dekat sini supaya saya boleh cabut besi ni, sebab saya tak perlukan langsung pun dalam projek kita. Okey, plan saya macam ni. Saya ingat nak letak kipas tu atas ni Sebab saya plan nak letak LED kat dalam ni. LED ni bila dia dah full power, dia akan jadi panas. So saya akan tambah kipas ni lah. Disebabkan LED ni akan jadi full power pada kadar 15 volt dan 250 mA, saya cadang untuk pakai benda ni lah. Ni kita panggil step up module, jenis 2M punya. Dia boleh support sampai 2M lah. Disebabkan LED ni sebiji menggunakan 250 mA, saya rasa dalam 4 biji dia guna dalam 1M saja. Dan modul ni dapat support 2M. Okey, dekat tangan saya ni ada 2 jenis LED 5W, 15 volt, jenis warm yang 2 ni, dan cold light. Warm ni dia neutral white lah, dalam 5000K macam tu, dan ni dalam 6500K. Oh ya, kalau macam korang boleh lihat kenapa dia ada aluminium kat sini, sebenarnya saya dah kikis dengan kertas pasir lah, supaya cat ni tidak menghalang kita punya kipas ni daripada mengalirkan haba. Dan kalau macam korang boleh tengok, saya dah tanggalkan dia punya span ni. Korang jangan buang, saya takkan buang, sebab saya akan tunjuk kenapa saya tak nak buang benda ni. Okey, benda pertama yang saya nak buat ialah buat sambungan wire simple pada step up module ni lah, dan setkan kepada 15 volt. Saya rasa saya nak buat lubang dekat penutup dia ni, sebab nanti saya akan buat sambungan pakai wayar ni. So nanti wayar ni akan terkeluar kat sini. Dia tak adalah mengganggu kipas ni masa saya cucuk dekat power supply nanti. Lagi satu, nanti wayar-wayar lain tu boleh lah keluar masuk ikut sini. Tapi bagi saya tak perlu kot, sebab wayar ni dah cukup dah. Yang satu ni untuk supply power, sambungkan kepada kipas kita ni dan juga LED kita ni melalui modul lah. Nanti bolehlah saya masukkan wire kipas ni ke dalam ni sekali. So tak adalah dia sempit sangat. Lagi satu, saya akan seal nanti pakai silikon yang penembak tu, nanti saya tunjuk.
supaya air takkan masuk lah dekat sini. Okey, ni semua saya dah siap buat wiring. Kipas dia pun sama, saya dah masukkan dalam ni. So nanti bila cocok, kipas ni akan bergerak lah. Sekali dengan modul ni, dia akan aktif. Nanti saya sambung sekali dengan LED kat tepi ni. Okey, next saya nak gam kipas ni pada bahagian atas kita punya penutup bekas kuih raya ni lah. Kita punya lantern ni, saya tak nak dia comot, jadi saya letak sikit saja. Saya gam dekat beberapa spot lah, supaya dia tak berapa comot sangat, asalkan dia dapat gam dengan kuat lah. Dan saya make sure dia betul-betul center. Okay, ni kira dah ok lah, asalkan dia dah melekat betul-betul. Make sure dia kering betul-betul lah, kalau tak dia akan tertanggal nanti. Kita punya step up modul tadi pun saya akan tampal thermal pad ni supaya dia dapat cool down sikit lah, sebab lama-lama dia akan panas. Bawah ni saya ada terletak thermal paste lah, sebab saya ingatkan boleh melekat sekali dengan gam gajah, tapi macam tak berapa elok lah sebenarnya. Okey, ni semua saya dah buat sambungan wire. Tinggal nak letak silikon je kat sini. Yang ni saya dah sambung sekali dengan thermal pad ke wire. Ini negatif-negatif, positif-positif. Semua sambungan parallel je, tak ada yang bersele. Dan sekarang saya nak test. Memang sangat terang, memang agak sakit mata jugalah. Saya tak pandang pun, tapi dia still menyakitkan mata saya. So far saya puas hatilah dengan LED yang saya guna ni, warm light, cold light. So nanti dia akan sebatilah dia punya colour. Oh ya, jangan lupa pasal benda ni. Kenapa saya cakap jangan buang? Supaya kita boleh letak bawah dia dan jadikan reflektor kepada kita punya LED ni lah. Nanti cahaya akan reflect masuk balik ke keliling ni. Untuk keliling dia saya tak nak kikis pakai kertas pasir ataupun apa-apa, tapi saya akan gunakan kertas ni. Ini kita panggil tracing paper, kertas tracing. Korang boleh dapat ni dekat mana-mana kedai buku yang berdekatan. Dan saya akan masukkan dekat kita punya balang kuih raya ni. Kalau korang tak dapat kertas tracing ni ataupun tracing paper ni, kertas majung pun korang boleh guna, asalkan dia dapat tembus cahaya lah. Ok, ni dah saya siap tape kita punya tracing paper yang ada dalam ni lah. Dia memang tak sekata, tapi jangan risau, sebab korang takkan perasan sangat pun dari luar. Dia still akan jadi silinder warna putih. Ok, ni saya pasang. Saya nak uji dulu sebelum saya letak silikon. Make sure korang jangan ketat pakai kepala dia lah, pakai bahagian tepi, sebab nanti dia punya kepala akan tercabut sebab kita pakai super glue je kan. Kalau korang ada drill untuk drill heatsink ni, boleh pakai skru tebuk dari bawah lah. Tapi saya tak ada drill yang special apa-apa pun yang boleh tebuk benda setebal ni. Sekarang saya cuba pasang. Oops. Okay. Memang agak terang sebenarnya. Dia dah macam mengalahkan saya punya lampu studio saya ni lah, lampu meja saya ni. Cahaya diorang dua lebih kurang je. Ok, saya dah test dia punya lampu ni tadi, macam korang tengok tadi lah. Cuma voltage pada modul ni saya rendahkan sikit, sebab saya punya DIY power supply yang belum siap ni, voltage dia dalam 11.7 something macam tu lah. Jadi bila dia dah full charge nanti 12.6, bila saya cucuk dia akan jadi lagi terang lah. Satu lagi saya nak dia run dengan lebih lama lah, tak adalah dia sedut sangat bateri power supply ni nanti.
So dalam satu malam ataupun dalam beberapa jam dia dapat bertahan dengan lebih lama lah. Okey, ini option B saya, iaitu silicone glue. Silicone glue ni saya dapat dari bookshop yang berdekatan, tapi saya prefer korang pakai silikon gun tadi lah, silikon yang dalam tube tu, sebab dia lagi berbaloi dan lebih tahan lasak. Yang ni dia bukan tak tahan lasak, cuma dia macam uhu glue yang biasa. So saya tak berapa suka sangat lah. Okay, saya gam tepi-tepi ni supaya dia dapat tutup lubang ni lah. Lagi satu, saya nak dia water resistant. Kalau air kena kipas ni tak ada masalah sangat pun, sebab kipas ni dia cuma connect pada positif dengan negatif. Lagi satu, dia ada wire-wire tepi tu, saya rasa air tak kena-kena lah, cuma akan kena pada bahagian heatsink ni. Lagi satu, nanti hari hujan, so kipas ni akan berputar dan air semua akan terkena pada bahagian tepi-tepi heatsink ni dan akan jatuh pada bahagian bawah ni. So tak adalah terkena chip kat bawah tu. Okey, ni saya dah glue, harap dia meliputi semua bahagian lah. Okey, saya punya battery pack dah siap. Saya punya apa kita panggil, lampu camping ni pun saya dah tambah pemberat kat belakang, dan juga tali. Ni tali cotton biasa lah, korang boleh pakai paracord supaya cara korang pegang tu lagi selesa lah. Yang ni pun saya dah ikat dengan zip tie ni. Daripada bahagian bawah ni dia kena lampu tu sikit, tapi tak apa, sebab zip tie saya ni warna putih. Kalau dia hitam dia akan serap haba, tu yang merisaukan. Dan saya letak pemberat ni sebab dia tak balance, sebab kipas ni dah berat. So nanti bila saya pegang ni dia akan terbalik macam ni lah. So bila saya dah tambah pemberat ni, tali ni boleh adjust sikit, dia akan lebih stabil. Okey, tiba masa untuk test kita punya lampu ni. Okey, saya punya power pack pun dah siap. Saya turn on dulu. Okey, lampu kita pun dah menyala. Bateri indicator pun menyala dengan baik. Dan sekarang saya nak angkat kita punya lantern ni. Memang cukup terang ya. Sekarang ni saya cuba berjalan dengan kita punya lantern ni. Memang cahaya dia memang meluas lah. Saya memang berpuas hati lah dengan dia punya result dia. Macam apa yang saya cakap selalu, memang puas hati. Saya memang tak takut lah bila ada lantern ni, sebab memang terang gila. Binatang semua pun saya boleh nampak. Sekarang ni saya dah gantung lantern yang kita buat ni. Dah macam lampu rumah, lampu bulb ya. Memang cahaya dia memang selesa. Memang campur warm light dengan cold light. Dekat sini saya dah tak boleh nampak dah. Saya boleh nampak tapi sama-sama je lah. Bila saya duduk bawah ni memang sangat selesa lah. Cahaya dia memang spread dengan agak baik. Dekat bahagian pipe ni pun saya boleh nampak dengan baik. Kalau letak bawah kemah memang sangat-sangat sesuai lah. Nak jadikan lampu emergency pun tak ada masalah. So far saya memang sangat-sangat berpuas hati dengan result lampu kali ni. Okey, sini tempat yang paling gelap. Saya tak boleh nampak. Dari tempat gelap ni saya menuju ke cahaya ni, baru saya boleh nampak. Dia punya radius dalam 5 meter ya. Okey, itu sahaja. Okey guys, macam mana kita punya lampu camping ni? Memang menarik, betul tak? Dia punya cahaya pun lembut saja, dia tak putih sepenuhnya. Memang terbaik lah saya pilih warm light campur dengan cold light sebagai option saya. Dia tak menyakitkan mata, lebih memberi keselesaan lah, dan ada sikit efek klasik di situ. Dalam masa terdekat ni saya akan tunjuk cara nak buat power box ni pula lah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.